Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini kita teruskan kepada pelajaran kita di bawah isu-isu perkahwinan yang bertajuk iddah. Ya. Baik, yang pertama sekali kita akan lihat kepada pengertian iddah, iaitu tempoh masa yang mesti dilalui oleh seorang isteri selepas berlakunya pembubaran perkahwinan ataupun selepas kematian suami. Dan hukum menjalani iddah ini adalah wajib ya kepada isteri yang diceraikan oleh suaminya ya, wa imma secara kematian suami ataupun bercerai hidup. Baik, tempoh iddah bagi isteri menjalani iddah ini ialah terbahagi kepada dua jenis, iaitu iddah yang disebabkan oleh perceraian hidup ya, yang mana dia terbahagi kepada empat, iaitu yang pertama, sekiranya isteri itu hamil maka iddahnya adalah sehingga melahirkan anak. Dan sekiranya si perempuan ataupun si isteri tadi tidak hamil, maka tempoh iddah yang mesti dijalani oleh si isteri tadi adalah sebanyak 3 kali suci, yang pada ghalibnya lebih kurang dalam 3 bulan lah ya. Dan manakala perempuan yang putus haid ya, perempuan yang telah menopause ya, maka iddah mereka adalah selama 3 bulan ya. Dan sekiranya perempuan yang diceraikan tadi ya belum disetubuhi, maka mereka ini tidak ada iddah ya. Dan seterusnya, jika si isteri tadi adalah dalam situasi kematian suami. Okey, sekiranya kematian suami dan si isteri tadi hamil, maka iddahnya adalah sehingga melahirkan anak. Manakala sekiranya si perempuan tadi, si isteri tidak hamil, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Tempoh masa yang perlu dijalani oleh seorang isteri yang kematian suami ialah 4 bulan 10 hari. Okey, yang sekiranya si isteri tadi menjalani iddah jenis yang telah menopause, iaitu putus haid, maka isteri yang macam ni dia juga kena menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Dan sekiranya perempuan tadi belum disetubuhi, maka perempuan yang kematian suami iddahnya adalah 4 bulan 10 hari ya. Okey, kemudian kita pergi kepada perkara-perkara yang dilarang semasa iddah ya. Dan kita tahu tadi ya, yang si isteri dia wajib menjalani iddah. Okey, jadi semasa dia menjalani iddah ada perkara-perkara yang dilarang ya untuk si isteri lakukan. Baik, yang pertama sekali, haram si isteri menerima pinangan lelaki lain, wa imma secara terang ataupun kiasan. Ini bagi wanita yang kematian suami ya. Kemudian perkara yang dilarang yang kedua adalah wanita tersebut ataupun isteri yang menjalani iddah dilarang keluar daripada rumah yang disediakan oleh suaminya. Yang ni bagi perempuan yang talak raj'i lah ya. Okey, kecuali untuk keperluan yang dibenarkan oleh syarak. Contohnya keluar untuk bekerja ya, untuk menjalani kehidupan, untuk mencari rezeki dan untuk membeli sebarang keperluan rumah tangga, maka itu dibenarkan keluar ya. Okey. Tapi kalau selain daripada yang dibenarkan oleh syarak, maka haram ataupun dilarang bagi perempuan tadi untuk untuk keluar rumah yang disediakan oleh suami ya. Dan perkara ketiga yang dilarang kepada isteri ialah dilarang berhias ya, kecuali wanita yang dalam iddah raj'i ya. Kalau yang kematian suami dilarang berhias ya, manakala yang iddah bercerai hidup ni yang talaknya raj'i, maka mereka diharuskanlah berhias ya. Mungkin dalam tempoh iddah tadi boleh menarik minat si suami untuk kembali ke pangkuan si isteri tadi
jadilah kan, ya. Okey. Baik, yang seterusnya kita pergi kepada mengapakah berbeza tempoh iddah bagi jenis-jenis iddah yang telah ditentukan tadi. Baik, kita lihat yang pertama sekali, iaitu tempoh iddah 3 kali suci. Tujuannya adalah untuk memastikan rahim si isteri ni tadi bersih daripada benih bekas suami. Dan tempoh iddah yang kedua ialah sehingga melahirkan anak. Ini adalah bertujuan bagi memberi peluang dan kesempatan kepada si isteri tadi untuk menumpukan perhatiannya kepada kesihatan kandungannya dan kesihatan dirinya juga. Dan yang ketiganya pula ialah tempoh iddah 4 bulan 10 hari adalah bertujuan untuk memberi peluang dan kesempatan kepada isteri yang berkabung, ya, di atas kematian suaminya tadi, dan masa inilah masa untuk dia meluangkan kesedihan dia, meluahkan kesedihan dia. Baik, kita pergi kepada hikmah iddah. Yang pertama ialah dapat memberi peluang kepada suami dan isteri berbaik-baik semula, ya. Mungkin semasa tempoh iddah tadi mereka, suami isteri tadi berfikir adalah lebih baik mereka merujuk dan berbaik-baik semula lah. Okey. Yang keduanya, hikmah iddah adalah dapat mengelakkan berlakunya percampuran benih antara benih bekas suami dengan benih suami yang baru. Yang ketiganya, hikmah iddah adalah sebagai tanda sedih dan berkabungnya si isterinya tadi di atas kematian suaminya. Dan yang keempatnya ialah sebagai memberi ketenangan jiwa, ya. Maknanya tempoh iddah ni dapat memberikan ketenangan jiwa kepada pasangan ni tadi, ya, untuk meneruskan penghidupannya yang baru. Baiklah, sekarang kita pergi kepada apakah hak dan status isteri semasa menjalani iddah, ya. Ada 3 jenis hak dan status isteri. Yang pertama, jika si isteri tadi ditalakkan dengan talak raj'i, yakni talak 1 atau talak 2. Apakah hak yang mereka akan dapat, ya? Okey, yang keduanya adalah sekiranya si isteri tadi diceraikan melalui talak bain. Contohnya talak yang melalui fasa atau hudu, ataupun dengan kata lain talak yang tidak boleh dirujuk, ya. Dan yang ketiganya adalah jika si isteri tadi menjalani iddah, isteri tadi menjalani iddah di atas kematian suami. Jadi apakah hak mereka? Okey, kita lihat yang pertama, iaitu jika diceraikan dengan talak raj'i, maka si isteri tadi dia masih lagi di bawah tanggungan suami. Itu yang pertama. Yang keduanya, si isteri boleh dirujuk oleh suami dengan syarat dalam tempoh iddah. Kemudian yang ketiganya, si isteri berhak mendapat nafkah zahir, pakaian dan tempat tinggal serta pewarisan harta, ya. Dan sekiranya si isteri tadi menjalani iddah talak bain, maka si isteri tidak boleh dirujuk, ya, walaupun dalam tempoh iddah. Dan yang keduanya, si isteri tidak berhak mendapat nafkah kecuali tempat tinggal sahaja. Dan yang seterusnya, si isteri yang menjalani iddah talak bain ini, ya, mereka tidak akan mendapat hak harta pewarisan, ya. Okey. Dan yang ketiganya, sekiranya kematian suami, si isteri yang menjalani iddah kematian suami, maka si isteri berhak mendapat tempat tinggal sahaja, ya. Okey. Baik. Yang seterusnya kita pergi kepada hak dan status isteri selepas menjalani iddah, yakni dah tamat tempoh iddah, apa hak dan status yang dia boleh dapat? Okey, yang pertama, statusnya dia dah tak bergelar lagi dah suami isteri dan terputus hubungan dengan bekas suami. Okey. Kemudian yang keduanya, si isteri berhak untuk menentukan kehidupannya, ya, kehidupannya sendiri, kehidupan yang baru, ya. Dan yang ketiganya, si isteri, bekas isteri tadi berhak berkahwin dengan lelaki lain. Dan yang seterusnya ialah si isteri boleh dipinang oleh lelaki yang ingin memperisterikannya. Maksudnya ialah bekas isteri tadilah, ya.
Okey, itu saja untuk tajuk Iddah. Okey, sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.